Pekan ini diibaratkan seperti sebuah pekan zombie. Pekan ini juga pernah mencapai zaman kegemilangannya lebih 100 tahun yang lalu. Kini, pekan ini terus ditinggalkan dan terbiar sepi tanpa ada usaha untuk pemeliharaan. Mengapa pekan ini menerima nasib seperti itu? Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Bertemu kembali. Papan adalah sebuah pekan klasik yang terletak berhampiran Batu Gajah Perak. Suatu zaman kegemilangan biji timah, pekan ini membangun dengan pesat hasil daripada kegiatan perlombongan tersebut. Namun kini, pekan Papan semakin ditinggalkan walaupun masih lagi terdapat penduduk yang tinggal di sini. Terdapat banyak bangunan dan rumah usang yang terbiar dan kelihatan uzur. Difahamkan, sejarah Pekan Papan berkait rapat dengan masyarakat Mandailing dengan kewujudan sebuah istana lama yang begitu klasik. Istana Bilah, sebuah rumah agam yang asalnya dimiliki oleh seorang kerabat Raja Mandailing, iaitu Raja Bilah. Raja Bilah adalah orang kaya dan berpengaruh. Pekan Papan antara pekan lama di negeri Perak yang kini dianggap sebagai ghost town atau pekan zombie. Apabila berada di Pekan Papan, seolah-olah anda berada di zaman lain. Papan mendapat nama daripada aktiviti pembalakan dan membekalkan Papan dahulunya. Antara pekan yang berhampiran dengan Pekan Papan ini adalah Pekan Pusing, Pekan Lahad, Pekan Si Putih dan Pekan Teronoh. Sekitar tahun 1840-an, Papan dihuni oleh orang-orang Melayu dan Cina. Apabila aktiviti melombong biji timah bermula sekitar 1880-an, imigran dari Cina mula membanjiri Papan. Pada zaman penjajahan Jepun, Papan pernah menjadi kubu kuat Malayan People Anti-Japanese Army, iaitu MPAJ, yang kemudiannya menjadi Parti Komunis Malaya. Kini, hanya beberapa keluarga sahaja yang tinggal di Pekan Papan dan yang tinggal hanyalah warga emas. Disebabkan kejatuhan industri biji timah dan dikategorikan sebagai kawasan hitam kerana aktiviti komunis, juga kerana kedudukan yang terpencil, Papan mula ditinggalkan secara perlahan-lahan. Pekan Papan yang sudah usang, terpencil dan seolah-olah hampir terbiar ini sudah hilang serinya. Kebanyakan bangunan rumah kedai ini sudah mereput dan hanya menunggu masa menyembah bumi. Walaupun begitu, Pekan Papan ini masih berpenghuni dan majoriti daripada mereka adalah orang Cina. Di sini juga terdapat sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina. Pekan ini sebenarnya berpotensi menjadi salah satu destinasi pelancongan, namun perlu ada usaha untuk memelihara, memperindahkan dan memperbaiki kerosakan yang membelenggu di persekitarannya. Jika tidak ada usaha ke arah menjaga warisan ini, Pekan Papan bakal menemui ajalnya dan akan terus lenyap dari radar sejarah di masa hadapan.
Struktur bangunan lama yang diperbuat daripada kayu dan batu yang berusia lebih 100 tahun ini mempunyai nilai sejarah yang tersendiri. Menyusuri Pekan Papan, anda akan merasai kembali ke zaman silam. Sayangnya, banyak bangunan lama yang telah rosak dan dipenuhi belukar. Komuniti penduduk di Pekan Papan sendiri melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan pelancongan di kawasan tersebut dan sudah ada galeri sejarah yang dibangunkan oleh komuniti setempat. Disebabkan deretan bangunan kedai di pekan itu usang akibat dimamah usia, keadaan seperti itu mendapat perhatian banyak pihak, terutama pelancong yang menyifatkan pekan ini sebagai unik dan kaya dengan warisan. Bukan itu sahaja, di Pekan Papan juga terdapat sejarah tentang seorang pejuang berani yang berkorban tanpa melibatkan senjata ketika Perang Dunia Kedua. Tidak ramai yang tahu tentang kewujudan pekan ini dan juga tidak ramai kenal dengan pejuang tanah air iaitu Syabil Katigasu. Bagi yang tahu tentang sejarah ini, wajar untuk dikatakan dia semakin dilupakan. Pada masa itulah, Syabil tampil merisikokan nyawa sendiri dengan memberikan bantuan perubatan kepada mana-mana tentera MPAGA yang cedera. Syabil dan suaminya telah membuka satu klinik rahsia di ruang bawah tanah rumahnya beralamat di nombor 74 di Jalan Papan. Malang buat pasangan ini apabila tentera MPAGA ditangkap pada satu pertempuran. Kegiatan mereka terbongkar. Disebabkan itu, mereka berdua telah ditangkap oleh tentera Jepun pada 1 Ogos 1943. Syabil kemudian diletakkan di penjara Batu Gajah dan bermulalah episod penyiksaan secara fizikal dan mental. Syabil diseksa selama 2 tahun dan semuanya berakhir apabila Jepun tewas serta menyerah kalah pada Ogos 1945. Selepas itu, Syabil dibebaskan dari penjara Batu Gajah oleh Kapten David dari tentera British dan dibawa ke Papan. Beliau kemudian diterbangkan ke England untuk menerima rawatan. Syabil menghembuskan nafas terakhir pada 4 Jun 1948 ketika usianya 49 tahun di Hospital Lanark, Scotland akibat kecederaan serta luka lama daripada penyiksaan yang dilaluinya. Pekan Papan ini sangat sesuai sekiranya jadikan sebagai lokasi bergambar di hari perkahwinan kerana ianya mempunyai getaran dan suasana klasik menerusi bangunan lama walaupun nampak seram namun terlihat cantik sebenarnya.
Sekiranya anda inginkan kelainan, bolehlah berkunjung ke sini untuk merasai sendiri keunikan dan getaran jiwa di Pekan Papan ini. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.